Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya sebenarnya baru sampai daripada Kuala Lumpur, kapal terbang delay. Patut tadi pukul 4.50 Firefly dia buat pangai, buat tu delay, hujan kot lah kan. Jadi tak sat baru sampai. Hari ni ada forum meja bulat, anjuran antara PUS, dan satu lagi ialah tentang maqasid gerakan Islam, yang kedua-duanya saya panel. Petang tadi saya sempat hadiri sekejap, oleh kerana kapal terbang delay saya singgah sekejap di Sinar Harian. Ada wacana politik Samsing di Sinar Harian. Yang turut jadi panel ialah Tan Sri Musa Hassan, siapa lagi, Datuk Kamal Naden, Hanifah Maidin, dan Saleh Tab daripada Presiden Integrity. Menarik juga, tapi saya rasa masalah penonton ini dia sorak lebih pada panel. Saya rasa ini satu masalah. Penonton kita ni, dia tidak ada kesabaran untuk mendengar hujah-hujah panel. Walaupun kita tak setuju, bagilah orang cakap. Okey, bab karahatil khuruji min baladin waqa'a fiha al-waba'u firaran minhu wa karahatil qudumi alaihi. Bab karahah, tidak disukai. Karahah ni Al-Imam An-Nawawi sebut sebab dia meraihkan khilaf mazhab dalam masalah ni. Kerana nanti akan ada beberapa pandangan mazhab yang berbeza ataupun pandangan fuqaha yang berbeza. Bab tidak disukai keluar daripada negeri yang berlakunya wabak pada negeri itu, kerana lari daripadanya, dan tidak disukai kita pergi ke negeri tersebut. Umpamanya negeri yang terkena wabak, kita lari daripada negeri berkenaan, kita pergi negeri lain. Nabi SAW akan ada dalam bab nanti larangan-larangan hal ini yang disebut dalam nas dan peristiwa Umar bin Khattab yang membabitkan Abdul Rahman bin Auf dan seumpamanya, disebabkan kerana bimbang penyakit itu tersebar ke tempat lain. So dia karantin orang negeri berkenaan supaya jangan keluar, supaya wabak tidak tersebar. Dia jangan fikir diri dia saja, dia kena fikir masalah orang lain juga. Dia nak lari, tiba-tiba dia bawa penyakit. So maka adanya larangan dalam masalah ni, dan larangan untuk kita tahu negeri itu ada penyakit, kita pergi, yang mana boleh menyebabkan berlakunya risiko penyakit itu kena kepada kita. Ini kita cakap secara umum, tanpa mendetailkan kepada masalah perkembangan teknologi. Apabila adanya vaksin, apabila adanya macam-macam lagi yang mana manusia mengatasinya dan ataupun dapat imun diri mereka, halang penyakit daripada kena diri mereka. Secara umumnya macam tu. Artinya kalau kita pergi dengan tangan kosong, nak pergi duk try dengan baca Bismillahirrahmanirrahim saja, sahabat pun tak benar buat benda macam tu.
Walaupun ada ayat-ayat yang Nabi sebut bila baca tak kena balak, tetapi kita juga disuruh mengambil langkah-langkah supaya balak itu tidak datang kepada kita dengan tindakan-tindakan kita. Kita lihat kepada nas-nas yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya tak tahu saya boleh mengajak beberapa ni. Sehari kalau tak larat, kita berhenti buat soal jawab pula. Jalan banyak. Besok nak pergi Kelantan pagi-pagi. Ada orang duk pergi buat cerita saya masuk pilihan raya apa dah. Tak ada cerita, lalai pusing bubuh kita. Qala ta'ala aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. An-Nisa. Maksudnya firman Allah Ta'ala, di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mengenai kamu, walaupun kamu berada dalam burujin musyayyadah, dalam benteng yang kukuh. Ini asas supaya orang semua tahu kat mana saja kita berada, maut mesti kena kita. Tapi agama lah masa yang sama, dia nak balance antara, walaupun kita kok mana pun nak mati juga, bawa motor drive nerap atas jalan pun mati juga, tak bawa pun mati juga. Tak. Agama nak balance. Pertama, kita menyedari suatu hakikat bahawasanya kita akan mati. Kulluna sayamut fakhtar kaifa tamut. Kata ahli-ahli puisi kan, semua kita akan mati, cuma pilihlah cara mana nak mati. Di mana saja manusia berada, Quran menjelaskan bahawa maut akan mendatanginya. Tak ada lagi manusia sehebat mana yang dia boleh cipta satu benda yang dia tak mati. Hari ini macam-macam orang cuba buat, nak simpan jasad lah, tengok berapa tahun lagi boleh hidup. Kematian mendatangi manusia. Yudrikumul maut. Buat benteng besar ke, buat benteng nipis ke, kematian akan datang. Apabila kematian itu datang, apabila kematian itu datang kepada kita melalui tabiat kematian, bukan kita cari, bukan kita buat, kita mati. Umpamanya kita tua, kita mati, bukan pilihan kita, maka kita tidak dipertanggungjawabkan ke atas kita. Tapi kita tak boleh kata, kalau aku pandai jaga diri memang tak matilah. Jangan. Yang ni agama tak benar kan. Tapi agama kata jangan kita penyebab kematian kita. Ramai orang sangka nyawa dia ni, nyawa aku punya pasal aku. No, nyawa bukan kita punya. Nyawa Allah Azza wa Jalla punya. Ni haqqullah, hak Allah. Sebab itu kalau nyawa kita punya, kita bunuh diri kita tak ada masalah. Tapi nyawa bukan kita punya. Sebab itu kalau kita bunuh diri kita, kita dihukum di akhirat. Setengah orang dia sangka nyawa aku, bukan nyawa hang. Tak, nyawa bukan nyawa hang, bukan nyawa aku. Nyawa hak Allah. Allah bagi kat hang kena jaga dah. Kalau di nyawa tu nak habis, nak tercabut ruh, nak tercabut pada jasad, biar melalui sebab musabab yang bukan di dalam disebabkan oleh tangan hang sendiri, tapi disebabkan kerana perkara itu datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Semuanya datang dari sisi Allah, tapi dia bukan kita penyebabnya. Kita naik, saya selalu buat contoh, kita naik pokok kelapa untuk ambil buah kelapa, terkejut kat bewak, jatuh bawah, mati. Seorang lagi naik pokok kelapa, naik atas, teringat masalah banyak, lepas tangan, biar jatuh, mati. Dua-dua mati. Tapi mati yang pertama, dia mungkin dapat pahala kerana cari makan, pergi cari rezeki. Mati yang kedua termasuk dalam senarai dosa besar. Dan sebahagian di kalangan para ulama ada yang menyatakan siapa bunuh diri murtad. Sebab tu bahaya juga orang yang naik motor laju-laju atas jalan raya.
Sebab kalaupun dia tak bunuh diri, dia macam separuh bunuh diri. Dia memang tahu setengah tu dia buang berat, dia buang apa, dia rasa bahaya. Tapi yang pentingnya, kalau maut itu datang kepada kita bukan kerana sebab kita, kita tidak dibebankan dosa itu. Ataupun kita tak pilih jihad. Jihad bukan kita nak, bukan kita nak bunuh orang. Tak ada tempat mana-mana boleh kita pilih orang bunuh, tak ada. Hadis kata, Nabi kata, la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Jangan kamu bercita-cita mencari musuh, tapi kalau kamu jumpa juga, sabat, tetap, jangan berganjak. Kita tak mau cari kematian dan kita tak disuruh pi mati di medan jihad. Tapi kalau dah mati juga, kita dikira syahid. Sebab itu kita disuruh menyiapkan senjata. Kalau tidak, pi tangan kosong, hampa tetap ku tahan dengan lengan. Dah. Kita wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah Ta'ala suruh kita siapkan kekuatan supaya kita tak mati percuma. Dah kita siap, kita bertarung, kita mati bukan dengan pilihan kita. Allah pilihlah kita jadi syahid, tapi bukan kita yang pilih. Saja-saja pi tak bawa apa, pi tahan dada, tidak dibenarkan. Dan ada dalam hadis Bukhari, sahabat satu orang yang berperang pada jalan Allah Azza wa Jal dengan begitu hebat, sahabat sangka dia ahli syurga. Nabi kata, innahu min ahlin nar, dia di kalangan ahli neraka. Sahabat kata, wahai Rasulullah, dia berperang sungguh-sungguh. Sahabat pergi tengok, akhirnya tengok dia cedera. Bila dia cedera, dia tak tahan, dia letakkan pedang kat dada dia, dia tekan diri dia, dia mati, dia bunuh diri. Sehingga sahabat lain menyebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Bukti Nabi memang Nabi, kau tidak tak boleh tahu benda ni. Tak boleh bunuh diri. Hatta dalam perang kot dia sakit, dia bunuh diri, dia cedera dah, dia pergi bunuh diri, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Okey. Bila kita tahu asas ini, kita tahu semua kita akan mati, dan kita tahu kita tak boleh bunuh diri kita walaupun kita akan mati. Dah mati biar, kok mana pun nak mati kau mati dulu lah. Tak boleh. Kita kena mengikut peraturan alam yang telah Allah tetapkan. Okey. Subhanallah. Faqih. Imam Nawawi alim jalil. Faqih dah. Dia letakkan ayat ni dulu. Dia tak syarah, tapi dia letak ayat ni dulu, baru dia nak umai ayat lain. Dia tak bab dia tu, jangan keluar takut kena bala, takut wabak kita bawa wabak, jangan masuk ke negeri lain takut kita kena wabak. Tapi dia letak ayat, dia habang kata maut tu Allah Ta'ala mai juga kat kita macam mana pun, supaya akidah kita jelas dalam masalah ni. An-Nawawi rahimah, alim jalil. Imam Nawawi ni alim, setengah orang dan dia sensitif. Kita kena, Imam Nawawi alim dari segi aliran, dari segi ilmu kalam, dari segi ilmu akidah. Al-Imam Nawawi cenderung kepada mazhab Asy'ariyah. Wahwa imam jalil. Saya kata, sekalipun ada student buat tentang akidah Imam Nawawi, dan kemudian dia macam tak puas hati dengan akidah Imam Nawawi dan seumpamanya kena Asy'ariyah. Imam Nawawi alim jalil, dan Asy'ariyah itu sebahagian juzuk daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mungkin daripada aliran salaf mereka kurang tafdilkan Asy'ariyah ini. Tak apalah, dia ada perbezaan pendapat, tapi saya ambil apa yang Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala sebut, wahum aqrabut ta'ifah ila sunnah. Mereka lah puak yang dekat kepada sunnah. Ini seperti mana yang saya sebut, dalam sejarah Islam, apabila falsafah masuk, Kristian tak boleh buat apa. Dalam sejarah Christianity, dia tak boleh nak deal dengan ilmu falsafah ni. Great Yunan akhirnya menghancurkan dia. Umat Islam mengambil satu pendekatan berlawan dengan ilmu falsafah. Sebahagian mereka tersadung, masuk terlalu dalam ilmu falsafah, seperti Mu'tazilah
Di antara pendapat yang benar dan pendapat yang keliru berlaku di kalangan mazhab Mu'tazilah. Pun begitu, ahli sunnah tidak mengkafirkan Mu'tazilah. Mereka kata fi'ah yang salah, dhalah dalam istilahnya, sesat, tapi tidak dikafirkan. Imam-imam yang terhormat di kalangan Mu'tazilah seperti Az-Zamakhsyari, Al-Qadhi Abdul Jabbar tetap dihormati sebagai tokoh-tokoh Islam. Mereka imam dalam Mu'tazilah. Kitab Al-Kasyaf, saya selalu sebut, kitab tafsir dan Mu'tazilah yang dihormati. Pendapat yang salah ditolak. Al-Hafidh Ibn Hajar buat takhrij kitab Al-Kasyaf dengan buang beberapa pandangan yang salah dan bagi tahu ini pandangan Mu'tazilah dan ini pandangan yang betul. Tapi kesarjanaan Al-Imam Az-Zamakhsyari diiktiraf. Abu Hasan Asy'ari dia cuba nak lunakkan Mu'tazilah itu berhadapan dengan Mu'tazilah. Lalu dia pergi kurang pada Mu'tazilah, nak cuba gabung antara kitab dan sunnah dan aliran falsafah yang muncul. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Dia terpaksa berbicara dengan bahasa falsafah. Kadang-kadang nampak macam falsafah, macam ahli falsafah lah, macam falsafah lah. Dia cakap dengan bahasa falsafah. Saya buat contoh simple. Orang yang hidup di barat, apabila nak berdialog dengan orang barat, dia tak boleh dialog secara literal. Dia terpaksa guna bahasa mereka, pendekatan mereka. Dan kadang-kadang itu menimbulkan sedikit kegusaran setengah orang yang not straight clear, not dengan bahasa itu. Imam Ahmad apabila timbul masalah Quran itu makhluk, Imam Ahmad kata dia tak mau. Dia kata Quran kalamullah. Dia tak mau kata qadim, tak mau kata hadis. Pendirian Imam Ahmad dihormati, tetapi dialog tidak berlaku. Bila dialog tidak berlaku, Mu'tazilah terus kuat. Abu Hasan Asy'ari dan kumpulannya datang menyebabkan berlakunya dialog. Bila berlakunya dialog, pemikiran mula dapat dilunturkan. Hujah dijawab dengan hujah. Dengan kita mengetahui ada beberapa masalah, dalam beberapa masalah yang mungkin sebahagian ulama Asy'ariyah sendiri tak setuju dengan Asy'ariyah, termasuk Al-Imam Al-Ghazali tak setuju dengan beberapa pandangan Asy'ariyah. Tapi saya nak sebut poin ini supaya kadang-kadang dalam internet ni mereka lawan macam Asy'ariyah tu pi'ah pok yang terlampau sesat. Tak betul. Ia sebahagian daripada pertarungan ini. Dan mereka berlawan, maka lahir ramai imam-imam di kalangan Asy'ariyah, termasuk Imam Nawawi rahimahullahu taala, termasuk Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam sebahagian, walaupun bukan semua, dalam sebahagian ayat ditakwilkan, dia mentakwilkan ayat. Maka aliran itu berlaku kerana mereka nak berhadapan dengan ilmu falsafah. Dah nak berdialog dengan ahli falsafah ni, kita sembang dengan kawan-kawan kita, cerita Islam senang lah. Tapi bila mari bukan Islam, kita terpaksa pergi dengan bahasa dia, nak bagi dia faham. Otak dia tak sama dengan otak kita. Beza sebahagian yang mendakwa salafi pada zaman ini, quote and quote, dengan Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah pakar falsafah. Ibn Taymiyah bercakap dengan orang falsafah dengan bahasa falsafah. Dialognya, penulisan dia, hujahnya, dia menguasai ilmu ini. Dia berdialog dan menolak mereka. Hak beza hak mai kemudian, terutama sebahagian hak negara kita ni tak tahu punca. Tak betul. Dialog tak boleh berdialog dengan ahli bid'ah. Jadi ini tak betul. An-Nawawi alim jalil. Saya baca mana orang tulis, seorang kata Imam Nawawi tak boleh. Jangan. Kita kena tahu latar sejarah dan seumpama. Wa qala ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam tahlukah. Ayat ini ada beberapa penafsiran. Pertama, tahlukah bermaksud benda yang memberikan mudarat. Jangan kita campakkan diri kita. Apa maksud mudarat ni? Pertama, secara umum kita jangan buat satu benda yang menyebabkan diri kita rosak. Fahamlah ayat ni. Jangan buat apa saja yang menyebabkan diri kita rosak. Isap rokok, tahlukah lah, kan? Mencampakkan dalam tahlukah. Tapi kadang-kala ada benda yang kita terpaksa buat dua pilihan. Kok mana pun rosak. Saya buat contoh simple dalam hidup kita. Agama haram, kita kata, aku ni ingat nak potong kaki sebelah. Tak ada pasal-pasal style, kan? Nak buat atau potong tangan sebelah.
Nak buat apa? Pirate of the Caribbean apa? Jadi haram. Dia tebik pergi kaki aku orang kaki hang. Haram. Tapi bila kita kenciman doktor kata kena potong. Kita potong. Pasal apa kita potong? Kerana kita ada dua pilihan. Kalau tak potong, dia kuih naik ke atas, dia kuih bahaya, yang lain nanti bahaya. Agama kata kita potong. Dia panggil akhafu dararain. Mudarat yang paling ringan. Kita dalam kehidupan pun sama. Kita bawa kereta, tengok lori mai ke depan. Kereta kita baru beli. Bahaya kita terjun masuk longkang. Jahanamlah kereta kita dengan kita cedera sikit. Tapi kalau langgar lori tadi, pada adatnya, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita terjun masuk ke longkang. Kita memilih mudarat yang lebih ringan. Apabila berlaku orang Islam berperang, mati. Tapi mati itu demi menyelamatkan masyarakat Islam yang lebih besar. Maka dalam nak tafsir ayat ini di kalangan para sahabat, antaranya yang disebut oleh Al-Imam Muslim, Abu Dawud dan seumpamanya, menceritakan apabila kata para sahabat, kami kunna bil Qastantiniyah, Aslam bin Tariq bin Imran sebut, kami berada di Qastantiniyah. Dan oleh kerana musuh Rom terlalu hebat, Qastantiniyah ni ialah kota yang mana Abu Ayyub Al-Ansari terlibat masa awal, masa cuba membuka Qastantiniyah. Macam-macam orang cuba, yang akhirnya kita tahu dibuka oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi lawan lama. Abu Ayyub ni kubur dia di sana lah. Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana rumah dia tu Nabi jadi tetamu. Yang saya selalu sebut, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub ni, dia menerima Nabi sebagai tetamu. Dia jemput Nabi duduk di tingkat atas, mereka duduk di tingkat bawah. Tapi Nabi tak mau, Nabi nak duduk di tingkat bawah. Kadang-kadang air tumpah apa, mereka ambil semua baju mereka lap air tu, takut menitik kena Nabi SAW. Jaga sungguh Nabi. Nabi jadi tetamu rumah ni banyak hari ni. Sebelum Nabi nak ada rumah sendiri, ikut-ikut duduk sajalah, duduk di masjid Nabi lah. Tapi apabila Nabi wafat, Abu Ayyub Al-Ansari menyertai terus umat Islam berperang sampai ke Qastantiniyah. Sebahagian riwayat menyebut bahawasanya Abu Ayyub berpesan bila dia mati supaya jenazah dia disembahyangkan oleh Yazid bin Muawiyah. Ini pun kontroversi pasal Yazid bin Muawiyah ni, ramai Syiah dengar capang telinga. Tapi Yazid bin Muawiyah antara orang yang awal yang armada umat Islam. Di samping pemerintahan masa tu, ada yang benda yang buruk, ada benda yang baik yang dia buat, tapi dia terlibat juga semasa pergi membuka beberapa kota. Yazid antara panglima, dia tak jadi khalifah lagi masa tu. Abu Ayyub masa awal perang, ada orang tentera Rom gitu ramai, ada satu orang dengan kekuatan dia cuba langgar tentera Rom, nak pecahkan saf tu, dan dia mati. Bila dia mati, ada orang kata dia ni telah salah, sebab Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dia campakkan diri ke dalam kebinasaan. Abu Ayyub kata, yang tu yang kamu faham, tapi kami faham pada zaman dulu lain. Ayat ini, kata Abu Ayyub, turun kepada golongan Ansar. Apabila Islam mula kuat dan dah mula stabil, maka ramai orang Ansar kata, kita dulu duit kita banyak habis kerana duk berjuang Islam lah ni, kita buat duit balik lah. Kan? Tak usah duk belanja sangat dah.
maka ayat ni kata jangan kamu campak, turun ayat jangan kamu campak dalam kebinasaan. Maksudnya dengan kamu tak mau melanjarkan pada jalan Allah, berjuang pada jalan Allah, itulah mencampakkan kamu ke dalam kebinasaan. Maksudnya ayat ni melihat pada konteks yang lebih luas. Begitu juga pada zaman Umar bin Khattab, bahawasanya apabila ada seorang yang telah berjihad dan dia terjun kepada musuh dalam peperangan dan dia dibunuh oleh musuh, dan orang menyatakan apa dia ni pilanggak ni, dia telah mencampakkan diri dia ke dalam kebinasaan, Umar menyatakan kadzabu walakinnahu ishtaral akhirata bid-dunya, bohong, sebenarnya dia telah membeli akhirat dengan menjual dunianya. Maksudnya dia tidak mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Allah pilih dia. Jadi sahabat lihat, ini bukan mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Ini saya nak sebut beberapa poin penting untuk perbahasan ni. Para mati pada jalan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi pada sebahagian orang, dan sebahagian dia bagi macam-macam lah di atas kurniaan. Saya lupa nak sebut. Khalid Al-Walid, dia satu orang yang mati di atas katil dia, dan dia tak mati di medan perang. Khalid kata tak ada lah satu tubuh aku pun melainkan ada pedang, ada luka. Tapi Allah takdirkan Khalid ni tak mati di tangan musuh, dia mati sendiri. Mungkin Allah nak bagi satu orang panglima yang mana dalam Islam ni memang musuh tak bunuh kot. Pasal punya hebat Khalid ni, sampai pada zaman dia wakil Rum, wakil Parsi sebahagian pernah mai jumpa cari Khalid ni, nak tanya betul ke ada pada zaman Nabi, masa Nabi kamu masih ada satu pedang yang turun daripada langit dia bagi kat kamu, tu kamu kuat. Dia ingat macam Power Ranger ke apa macam tu, tak ada lah Power Ranger TV apa kan. Khalid kata bukan, kerana aku bertarung kerana jalan Allah dan kuat menentang musuh Allah, sebab tu aku dipanggil Saifullah, aku ni pedang Allah, bukan kerana tu. Dan dia memang macam saya sebut, dia memang tak kalah. Masa dia duduk dalam jahiliah pun dia kuat. Dia boleh counter Bukit Uhud tu, dia tewaskan tentera Islam. Dan saya pernah sebut bahawasanya Sayyidina Abu Bakar pernah bagi amaran. Abu Bakar suka Khalid, dia lantik Khalid. Umar bukan tak suka. Kita telah jawab beberapa soalan tentang hal ini. Abu Bakar lantik Khalid, dan Khalid ni pergi perang di Iraq, punya pantas naik kuda. Umar simpati, sebab orang kata perang dengan Khalid tak boleh rehat. Orang kata Khalid ni tidur masa bila mana? Dia perang, memang kuat orang dia. Sehingga kan ketika tentera sedang bersiap, dia tengok masa ada pada musim haji, saya pernah sebut, dia pernah pecut kuda daripada Iraq sampai ke Mekah buat haji. Tentera tak perasan bahawasanya Khalid tak ada, panglima dia. Dan berita itu sampai pada Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq tulis surat bagi amaran pada Khalid, jangan buat lagi, tidak akan ambil tindakan kau. Pandai tu tinggal, kira maksudnya hebat dia. Dan saya pernah sebut kepada tuan-tuan, orang yang simple. Khalid ni tak banyak nas-nas yang dia hafal. Mana ada fatwa Khalid Al-Walid? Dia perang ya, dan dia ada langgar berapa keadaan. Nabi kata jangan bunuh tawanan perang, dia pernah bunuh. Tapi dia masih lagi dilantik disebabkan kerana kemampuan yang ada pada Khalid tak ada pada orang lain. Ini yang disebut Al-Qawiyul Amin, yang kuat dan amanah. Bila bertembung dua keadaan, seorang kuat tapi kurang amanah, kita tak kata Khalid kurang disebut. Seorang sangat amanah tapi kurang kuat, kurang mahir. Nak pilih mana? Ulama-ulama dalam as-siyasah syar'iyah jadikan isu Khalid sebagai contoh. Kata Imam Ahmad dan kata Ibn Taymiyah rahimahullah, kita lihat kepada jawatan itu. Jika jawatan itu memerlukan kuat lebih pada amanah, kita dahulukan orang yang kuat. Macam tentera, dia perlu kuat.
Kalau kita dapat Masya Allah, tak kuat, lembik nak buat apa? Kita tak boleh, kita kena lantik dia juga. Hak kuat ni walaupun kadang-kadang dia langgar sikit peraturan, tapi kekuatan diperlukan. Tapi kalau nak jaga duit, jangan terlalu cekap sangat sampai tak amanah. Dia perilang kita tak tahu dia cekap pada kita. Kalau nak setakat nak jaga. Maka para ulama siasat syariah membahaskan tentang masalah inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, yang kuat dan amanah, dia balance antara dua ni. Khalid Al-Walid adalah satu contoh. Dia hebat. Walaupun pada dia, saya pernah sebut simple je orang dia. Dia pernah hantar surat yang paling ringkas, saya kata ialah surat Khalid kepada Iyad bin Ghanam. Khalid orang tentera, dia mana ada bahasa sastra. Dia perang, tentera tak cukup, dia hantar kepada ketua kabilah. Iyad bin Ghanam ni, dia dulu pun ranggi sikit, tapi kena tarbiyah Sayyidina Umar, baik terus, bagus dah. Dia ada, Sayyidina Umar suruh dia bawa kambing dia pergi sekat, patah balik. Sayyidina Umar macam-macam dia punya training dah, masa dia jadi khalifah. Tapi Khalid bagi arahan kepada Iyad bin Ghanam supaya tolong dia, simple lah. Iyad ni kabilah Badawi, duduk di padang pasir, Muslim, kabilah orang Islam. Bila Khalid tak perlukan tentera bantuan, Khalid hantar kepada Iyad, min Khalid ibn Walid ila Iyad bin Ghanam, daripada Khalid Al-Walid kepada Iyad bin Ghanam, iyyaka urid adrikni. Daripada Khalid Al-Walid kepada Iyad bin Ghanam, aku mau hang mai sini. Ayat tak ada. Iyad bin Ghanam himpun orang dia semua pergi hantar bantuan tentera. Dia tak kata daripada Khalid Al-Walid, mengenangkan hubungan persaudaraan kita selama ini dan jasa yang telah pihak saya pertama-tamanya mengucapkan terima kasih di atas sumbangan, dan pihak kami memerlukan sedikit lagi sumbangan, dan tak ada. Khalid tak ada ayat tu. Iyyaka urid adrik, tiga. Aku mau hang amai kau. Ia ada benar tak kata, mai apa Khalid ni? Kita SMS dah lah, Twitter 140 huruf ni, dia nak hurai panjang-panjang apa? Tak kerti main Twitter, jangan duk main. Kan? Iyyaka urid adrik ni. Dia pun siap tentang Khalid Al-Walid. Kata para sahabat, apabila dia diarahkan untuk membantu Abu Ubaidah Al-Jarrah di Syam pada zaman Umar, dia berada di Iraq. Seluruh jalan Syam tu disekat. Maksudnya ialah sempadan lah, negeri dulu, sempadan Rum. Sahabat pun tak tahu macam mana Khalid nak mai. Kata tentera Islam, tiba-tiba saja kami lihat Khalid dan kelompoknya muncul. Ada saya, dia naik ke bukit mana, dia turun mai dan dia bertempur. Dia dipecat oleh Sayyidina Umar pada zaman dia. Isu kontroversi pada zaman Umar salah satunya pemecatan Khalid lah. Duduk tengah perang, Umar pecat dia. Dan Khalid tak baca surat tu melainkan setelah habis selesai, dan dia panggil semua orang. Dia kata sebenarnya Umar telah jadi khalifah, dia pecat aku, dan dia telah pecat aku, dan dia lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Zaman dulu orang berperang kerana Allah Ta'ala, tak ada lah berpecat kemudian anugerah sedikit sumbangan sekuati, tak ada, pecat begitu. Khalid dapat, dia turun bawah, dia kata sekarang aku seperti kamu semua. Innama uqatil ana la uqatil min ajli Umar, innama uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku tidak berperang kerana Umar, aku berperang kerana Tuhan Umar, kata-kata dia yang terkenal. Maka dia berperang, dia perang macam biasa. Sehingga dalam beberapa kejadian apabila tentera Islam gagal untuk buka beberapa kota, dan Khalid pergi buat operasi dengan kumpulan dia sendiri, membuka beberapa kota, masuk daripada dalam, dulu daripada pintu kota, malam-malam naik tali masuk dan pecah, dan tentera Islam boleh masuk. Dan berita ini sampai kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kata, rahimallahu Abu Bakar, kana a'lamu birrijali minni. Semoga Allah Ta'ala rahmati Abu Bakar, dia lebih mengenali tokoh lebih daripada aku. Khalid ni memang sakal lah, hebat orang dah. Tapi dia mati atas medan atas ketih. Bukan tanda setengah Syiah kata, tengok Tuhan tak berkat dia. Syiah dia tak setuju dengan Khalid. Pasal Syiah dia marah tentang isu Malik bin Nuwairah. Itu cerita panjang.
Ha? Syiah ni ramai semua orang dia tak puas hati. Dengan siapa ada puas hati pun tak tahu. Okey. Balik kepada ayat ni. Ayat ni saya nak sebut beberapa benda. Saya nak ulas beberapa perkara supaya saya buka sesi soal jawab. Pasal baru ni ada orang cakap dalam buat kenyataan kata rakyat Palestin kena keluar daripada Palestin. Saya mempunyai pandangan yang berbeza. Setengah orang kata apabila ulama muda UMNO buat kenyataan itu, salah seorang daripada ahli syura ulama muda UMNO buat kenyataan bahasanya rakyat Palestin kena berhijrah meninggalkan Palestin dan tidak ada jihad di Palestin dan memboikot barangan Zionis Israel, itu bukan daripada ajaran agama. Tiga perkara yang begitu kontroversi yang mereka timbulkan. Ada orang kata ini sebenarnya diupah oleh musuh-musuh Islam. Saya kata jangan. Saya percaya tidak ada musuh Islam yang upah, dan tidak saya juga percaya bukan kerana orang bayang apa, tapi manusia ni kadang-kadang dia ada latar fikir dia sendiri. Dia datang daripada school of thought tertentu, latar pemikiran dia macam tu. Bukan kerana siapa upah dia pun, dia memang fikir macam tu. Cuma kita nak kena betulkan sikit fikiran dia. Dan kita tak pergi serang attack benda soal niat dia. Kita soal fakta tu salah. Fakta itu salah. Al-Albani rahimahullah antara orang yang awal mengeluarkan kenyataan bahawasanya rakyat Palestin kena tinggal Palestin berhijrah. Semasa Al-Albani mengeluarkan pandangan ini di Jordan, saya ada di situ, kami belajar di situ, Ustaz Rashid pun ada. Memang satu Jordan dan Palestin bising. Khutbah Jumaat semuanya attack Al-Albani lah, semahu-mahunya. Dan ada perkataan-perkataan yang tak elok lah, apa kata dia macam-macam lah. Tapi tak apa. Pertama, kita hormati kesarjanaan Al-Albani di sudut ilmu hadis. Dia telah buat kerja yang bagus. Takhrij hadis, asingkan hadis yang sahih dengan yang tak sahih, hadis palsu, kerja yang baik. Dia juga telah buat banyak kerja yang bagus dalam memastikan hadis-hadis berhubung dengan ibadat ini hadis-hadis yang sahih. Dia juga buat banyak kerja-kerja yang bagus memastikan riwayat Israiliyat, khurafat dalam agama ini dihakiskan. Ini semua kerja yang patut dihormati. Tapi kita tahu seperti mana Albani sebut pada orang, demikian juga orang kena sebut pada Albani, pada diri kita sendiri, bahawa dia bukan Nabi. Bila entah bukan Nabi, semua orang terdedah pada salah dan silap. Ibn Hazmin Al-Andalusi hebat, dia juga terdedah pada salah dan silap. Salah dan silap itu tidak menyebabkan bila kita kata hang salah, hang kata Albani ni ahli neraka lah. Mamat, yang ni kita tak bincang, kita bincang fakta ni. Soal neraka syurga itu bukan soal kita. Soalnya ialah fakta tu salah ataupun betul. Ada beberapa pandangan Al-Albani yang dianggap kontroversi, yang menjadi perbahasan. Salah satunya soal rakyat Palestin kena keluar daripada Palestin. Yang kedua ialah tak ada zakat perniagaan, yang ramai orang kritik dia. Al-Qardawi antara kritik dia, saya kata Al-Qardawi, aku tidak dapat bayangkan jika rakyat Kuwait menerima masa tu fatwa ni, maka begitu ramailah saudagar-saudagar yang tidak membayar zakat. Kerana atas dasar dia tak nampak nas terang daripada hadis tentang zakat perniagaan. Kata bagaimana, kata para fuqaha yang jawab, orang yang ada bendang, orang yang buat ladang kena keluar zakat. Tiba-tiba toki-toki yang berjuta-juta mereka tak kena keluarkan zakat. Ketiga, antara fatwa yang kontroversi ialah haram wanita memakai emas bergelung. Dia panggil az-zahabu muhallaq. Emas bergelung, maksudnya rantai yang bulat ataupun subang yang cincin diharamkan untuk lelaki dan juga wanita. Ini antara pandangan yang kontroversi. Tapi bukan saja Albani kata benda ni. Sebelum Albani pernah ada orang kata tentang zahab, tentang emas bergelung ni. Tapi isu Palestin ialah isu yang paling kontroversi. Albani rahimahullah, dengan kita menghormati kesarjanaan dia, melihat bahawasanya Nabi SAW
berhijrah meninggalkan kota Mekah apabila ditindas, sedangkan Mekah tu lebih mulia daripada Aqsa. Berhijrah ke Madinah dan kemudian mengambil kekuatan, kemudian serang Mekah semula. Kalau Nabi boleh tinggalkan Mekah yang merupakan kiblat, takkan rakyat Palestin nak pergi duduk di Palestin kena tindas? Keluarlah, hijrah. Itu datangnya perintah hijrah apabila orang Islam tertindas. Kunna mustad'afina fil ard, kami orang yang tertindas di muka bumi. Itu pandangan Albani. Tapi pandangan itu beliau mungkin terlepas pandang. Dan ini masalah taklid. Hak anak murid hak kemudian baca buku ni, semua hak Albani kata tu macam jadi hadis Nabi ya. Dia pun nak kata juga. 1400 tahun dahulu jika fatwa ini disebut memang benar. Bahkan 1000 tahun lepas pun benar lagi. Bahkan sebelum berlaku daerah-daerah negeri, sebelum ada nation state, sebelum ada Westphalian Treaty, ini semua benar. Tapi hari ini kita tanya, rakyat Palestin nak keluar pergi mana? Nak masuk Saudi pun tak boleh, Jordan pun tak bagi. Semua orang ada sempadan mereka sendiri. Dan kalau masuk, bila nak boleh serang balik? Israel buat penempatan demi penempatan tu kerana nak halau keluar lah. Kalau hang keluar je, memang ma'asalamah lah. Memang bukan dia pun memang seronok lah. Dan kemudian dia akan buat sempadan negeri dia. Dan bangsa-bangsa bersatu akan iktiraf. Dan rakyat Palestin tak ada. Dan kemudian tak ada siapa boleh serang dia. Kerana dia dianggap sebagai negeri yang ada sovereignty yang tersendiri, kedaulatan yang tersendiri. Sebab itu kena kita memahami. Dan masalah kepada sebahagian golongan yang kata so-called nak kepada manhaj salafus soleh, mereka menidakkan satu ilmu penting, iaitu fiqhul waqi', fiqh realiti. Mereka kata ni tak ada pada zaman Nabi. Bukan fiqh waqi' tu maksudnya kita tengok waqi' membelakangkan Quran. Tapi Al-Quran dan hadis yang nak ditafsir mesti direlate dengan realiti yang berlaku. Kalau ia berbeza, maka dia tak boleh dilaksanakan. Keadaan tak serupa. Dan tak ada siapa lagi anak murid Albani berani nak ulang benda ni. Dan orang anggap ini zallat, antara benda yang kegelinciran, min zallatil aqlam, benda yang kegelinciran tulisan, pandangan yang terbabas. Dan tak ada lah, kita pun tak kata pada zaman itu Albani keluar kenyataan, ada orang kata Albani dibayar oleh berjuta-juta oleh kerajaan Israel. Semua tu merepek lah. Semua tu merepek. Dia tak dibayar, tapi dia telah terfikir macam tu. Dan fikiran itu salah. Oleh kerana ulama muda UMNO baca balik buku tu, dia pun tersasul dengan pandangan tu. Dalam kegawatan Gaza, dia bagi pandangan tu. Dan dia sebut tentang jihad ada dua, iaitu jihad hujum dan satu lagi jihad difa'. Memang betul para fuqaha sebut, tetapi saya akan sebut beberapa poin yang penting untuk saudara-saudara faham dalam hal ni. Pertama, bila jihad jadi fardu ain, jihad ni ada dua, satu fardu kifayah, satu lagi fardu ain. Bila dia jadi fardu ain, saya nak ringkaskan, dia jadi fardu ain antaranya yang pertama, apabila musuh Islam melanggar, menyerang satu-satu negeri orang Islam, sesebuah negeri. Kita lah tak ada apa, tapi kalau musuh Islam serang Malaysia, kita kata tak apa, hamba duduk pelan-pelan dulu anak, aku nak pergi pondok Thailand. Tak boleh. Entah kena berperang mempertahankan tanah air Islam. Dan itu maruah manusia. Kalau orang kata, oh Islam nak suruh perang, tak payah cakap lah. Mana saja manusia berdaulat, dia akan fikir mempertahankan tanah airnya. Islam sebut hal ni. Sebab tu Quran dalam surah Ahzab, Allah sebut, Allah kritik puak-puak yang tak mau mempertahankan tanah air. Bila musuh nak serang golongan munafikin, apabila perang Khandaq,
musyrikin kumpul geng-geng lain sekali nak serang Madinah. Mereka kata yaqulu inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah in yuridu illa firara. Mereka menyatakan rumah kami ini terdedah, kami tak boleh pergi perang, kami nak kena jaga rumah saja, tak mau keluar pergi. Allah kata ia bukan aurah, mereka hanya mau nak melarikan diri daripada medan perang. Wajib mempertahankan tanah. Para ulama menyebut apabila diserang sesuatu bumi, diserang Palestin, diserang mana? Contohnya, wajib rakyat Palestin itu mempertahankan diri, perang dengan musuh. Semua mereka wajib yang mampu. Jihad ini dia panggil an-nafrul am ataupun at-tanfirul am. An-nafrul am maksudnya semua kena mampu je pergi perang. Yang tak mampu saja, nak bangkit pun tak boleh, dia tak payah pergi perang. Hatta kalau budak tak cukup umur, kalau boleh bawa senjata, dia pergi. Kalau dia nak pergi. Dan jihad ini tidak memerlukan meminta izin daripada ibu bapa dan suami, tak perlu. Kalau jihad hak fardu kifayah tu, hak nak pergi perang, fardu kifayah ni macam kita tak ada masalah, cuma Islam rasa satu negeri tu khianat, tentera Islam nak pergi ambil tindakan, kita boleh pergi nak jadi sukarelawan, tapi yang tu kita kena minta izin kat mak bapak kita dulu. Kalau mak kita kata tak usah pergi lah, mak pun tua dah, hampir mati, siapa nak jaga mak, kita tak boleh pergi. Tapi yang ni kita semua pergi. Pasal apa? Bukan kita nak pergi, dia mai. Hanya bacul saja yang tak perang. Dan para fuqaha kata, orang rakyat negeri itu sang, kalau mereka tak mampu, kaum muslimin daripada negeri yang berdekatan, mereka perang, mereka masuk tolong. Dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Ini disebut panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Okey, yang kedua, bila wajib lagi? Apabila pemerintah menyuruh individu yang tertentu. Umpamanya kita ada pemerintah Islam, dia perintahkan kumpulan tertentu kena pi. Kita kena pi, dan pi itu jihad. Kita kena pi. Umpamanya kita ada 10 batalion, dia suruh batalion 2 pi. Batalion tu kena pi lah. Dia kata tak mau, suruhlah batalion 3. No. Hang ditentukan oleh pemerintah, ambil. Kita ada pasukan darat, pasukan udara. Kata-kata dia darat je perang, udara tak pi. Kena. Saya tak tahu lah. Saya sembang dengan satu orang pangkat bagus jugalah dalam TUDM. Betul, tak ada orang TUDM ni. Dia kata dalam negara ni, kau dengar ke apa ni buat rakaman ni, lompat pula. Apa? Dalam negara ni, dalam satu-satu masa sekarang, betul ya? Hanya 6 buah jet fighter saja yang boleh terbang. Yang lain semua enjin rosak. Tak ada orang perbaik. Tapi ni bukan sebarang ni, rank bagus ni. Kalau cerita malu je lah. Hak beli banyak tu, banyak tak boleh terbang. Sebab pertama tak ada orang nak urus, hantar orang pi belajar pun di sana balik mai dia pun tak boleh buat, mungkin dia pergi makan angin ke apa. Jadi tak boleh nak terbang melainkan 6 biji dalam satu masa. Dia cerita saya. Tapi saya kata itulah kelebihan negara kita. Kita negara aman, kita tak mau bergaduh-bergaduh ni. Tapi terbang duduk kat darat sudahlah. Kereta kebai pun tak boleh berjalan, kapal selam tak boleh timbul, macam tu lah. Kita beli benda lain. Orang beli harga lain, kita beli harga lain. Mungkin Malaysia ni sikap suka menderma, ingat. Okey, yang ketiga ialah apabila tentera memerlukan seseorang individu, kepakaran dia. Dia bukan tentera yang perang medan tentera, tapi saintis tertentu dia diperlukan hadir. Dia kena pergi. Dia kata kenapa saya? Dah awak ada kepakaran tu. Oh teruk saya mengaji macam tu, saya yang nanya. Dia tak boleh.
Orang lain tak ada ilmu tu, hang seorang yang ada. Hampir. Bila mari arahan itu datang daripada pihak tertinggi Islam kepada kita, kita kena pi. Walaupun orang lain tak kena, kita yang pakar, kita kena pi. Jadi fardu ain kepada kita. Jadi fardu ain kepada kita. Okey. Okey, saya nak sebut ringkas sebelum soal jawab. Bilakah kita boleh lari pada medan perang? Okey. Medan perang hak musuh mai serang kampung kita, hak tu tak boleh lari. Nak lari pergi mana? Hak tu tak lari. Tapi ada medan yang kita boleh berunduk. Umpamanya kita attack negeri musuh. Musuh zalim, kita serang negeri musuh. Dia langgar perjanjian, tentera kita masuk. Kita masuk pi, di sini baru timbul. Jika sekiranya kekuatan musuh itu 2 kali ganda, 3, 4 kali ganda lebih besar pada kita, kita boleh berpaling. Itu timbul. Karena pada peringkat awal Allah Azza wa Jal membebankan, Allah kata, ya ayuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. In yakun minkum 20 sabirun yaghlibu 200 wa in yakun minkum 100 yaghlibu 1000 minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, galakkan orang mukmin untuk berperang. Jika mereka ada 20 orang yang sabar, mereka mengalahkan 200. Jika mereka ada 100, mereka mengalahkan 1000 orang yang kafir, kerana mereka itu orang yang tak faham. Kemudian Allah lepas ayat tu, Allah kata, al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa in yakun minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 wa in yakun minkum 1000 yaghlibu 2000 biiznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah ringankan kepada kamu kerana Allah tahu ada di kalangan kamu orang yang lemah. Jika kamu ada 100, kamu kalahkan 200. Jika kamu ada 1000, kamu kalahkan 2000 dengan izin Allah. Yang ni jihad hak pergi serang tu. Kita langgar pi tentera kita nak pi hadapi di negeri musuh. Tiba-tiba tengok kita bawa 10,000, depa mai 200,000. Boleh tak kita lari pada medan jihad? Tak boleh. Tapi bila tengok keadaan macam tu sudah tak seimbang, tentera Islam boleh berpatah balik untuk kumpulkan kekuatan semula. Jas, bukan wajib, jas, diharuskan, bukan wajib, diharuskan. Cuma kita kena faham satu benda. Ni cerita jihad zaman dulu. Pingan kuda. Lah dia tak main negeri kita. Dia tembak daripada negeri dia. Israel tak pergi ke Gaza. Dia duduk di Tel Aviv saja dia tembak. Kalau kita kata tak boleh serang negeri musuh masa keadaan sekarang, bermaksud Hamas tak boleh tembak balik. Hanya dia boleh tangkis peluru pandu ya. Teruklah macam tu. Pasal apa tak boleh serang? Kerana nak serang kena 2 kali ganda. Kita kena faham ini masalah fiqhul waqi', memahami realiti peperangan zaman sekarang. Zaman dulu memanglah pergi dengan tentera. Sekarang tak ada masalah. Mungkin tentera yang 100 boleh mengalahkan yang 10,000 kalau kekuatan tenteranya kuat. Pasal dengan teknologi canggih. Maka dengan itu realiti telah mengubah banyak hukum hakam, bukan mengubah hukum, penilaian terhadap bagaimana menjatuhkan hukum dalam isu-isu yang seperti ini. Dalam isu-isu yang seperti ini. Jadi rakyat Palestin tak ada pilihan lah. Mereka tak boleh kata mereka kena berperang. Hamas, saya pun dapat tahu kata, Masya Allah, mereka buat kenyataan majlis balas, kata bahawasanya Hamas pula sebagai pemberontak buruh, dan Hamas ni punya perjuangan tak betul. 2 hari lepas untuk jawab, kan tajuk tu jawab Dr. Mazhar lah, tapi Hamas yang kena. Jadi saya rasa lama-lama kalau kita bincang benda, atau mereka sendiri bincang benda yang bukan bidang mereka, lama-lama dia jadi melalut dan orang tua panggil merepek. Jadi kita jangan pakai benda tu. Lah ni Hamas pula jadi salah. Patut orang fikir macam mana nak mengalahkan Israel. Hamas pula yang jadi salah. Dahlah boikot barang Zionis tak boleh. Hamas pula yang dianggap sebagai buruh dan pemberontak yang menyalahi hukum hakam syarak. Saya ingat dah melalut dah pada perbahasan yang tak diperlukan. Kita buka pada sisi soal jawab.
Minta Ustaz jelaskan isu tiada jihad di Palestin. Saya sebut dulu sebelum soalan. Saya tahulah ada orang nak tanya. Ya. Ya. Di kalangan para fuqaha ada yang menyatakan bahawasanya orang hatta fatwa daripada Arab Saudi, dia mendapat orang yang murtad, orang yang bunuh diri murtad, kubur asing murtad. Majoriti kata tak murtad, masuk dalam neraka yang kemungkin yang teramat-amat. Quran kita khalidina fiha, kekal dalam neraka. Tapi kekal dalam arti kata teramat-amat, macam kekal lah dalam tempoh yang lama, kena bunuh diri. Bunuh diri ni satu dosa yang besar. Kita jangan main. Neri-neri yang kita tengok cantik, kita pergi Jepun, cantik orang Jepun, tapi bunuh diri banyak. Tertekan, bukan kerana makan sushi, tapi dia tertekan, bunuh diri. Negeri yang aman macam Switzerland, banyak bunuh diri, banyak. Sebagai orang kata bunuh diri itu sebab undang-undang negeri dia benarkan. Bahkan di barat, di UK tak boleh. Sebahagian negeri Eropah dia benarkan pi bunuh, dapat surat ni doktor cucuk dia lagi mati. Boleh adik-beradik pun pi dah tension nak hidup, pi hantar dia untuk mati. Manusia putus asa. Agama benda yang dia larang antaranya la tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kadang-kadang orang tu kena satu bala, dia rasa macam tak boleh keluar dah daripada bala tu. Sedangkan dia Al-Quran berulang-ulang menyebut tentang bagaimana Allah menyambut seruan orang-orang yang berdoa. Amman yujibul mutarra idza da'an. Siapa yang menyambut doa orang-orang yang kesusahan apabila dia berdoa. Ni semua manusia ada pengalaman. Masa kita kena masalah, kita rasa susah kita. Hari ni kita keluar daripadanya. Dan orang yang bunuh diri singkat, agama jadikan ini dosa besar. Kerana orang tak akan bunuh diri kalau dia percaya Tuhan ada. Dia tak akan bunuh diri kalau dia percaya Tuhan ini kalau minta betul-betul kat dia, dia bagi. Dia tak akan bunuh diri. Dia tak akan bunuh diri orang yang kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bila dia bunuh diri, artinya dia seakan-akan dia tak percaya lagi ada apa-apa kuasa boleh tolong dia. Dia dosa sebesar-besar dosa. Kalau dia protes, dia bakar diri dia bunuh diri lah. Tapi kalau dia berperang, para ulama bagi fatwa dalam hal ni berdasarkan riwayat-riwayat tadi. Kalau dia saja-saja buat style nak pergi bom, bubuh bom dia pergi terjun kat orang, tak dibenarkan. Tapi kalau dia bawa senjata bom, dia pergi serang kubu tentera, dan memang tak ada cara pun, dia hanya berapa orang je kumpulan dia naik kereta, dia langgar. Tapi bukan orang awam, dia langgar tentera, dia termasuk di kalangan orang yang melakukan syahid. Walaupun ada yang kata oh no, tak boleh. Saya tengok video tu, yang betulnya di Palestin ni kita kena berdakwah tuan-tuan. Israel ni berdakwah apa kat dia? Tabligh pi pun tak jalan. Nabi pun ada kumpulan yang Nabi perang, ada kumpulan yang Nabi dakwah. Jadi Israel dia gantung tangan dia, cedera dia, dia potong tangan dia. Haram. Orang melemahkan musuh, dia membunuh diri dia tanpa musuh cedera, haram. Walaupun dia haram. Inna li nafsika alayka haqqan, pada diri kamu ada hak yang kita mesti tunaikan. Hujan mai, kita lari duduk ni lindung, takut kena hujan demam, dapat pahala dalam Islam. Sebab apa? Sebab kita jaga diri kita Tuhan bagi, kan?
panas terik, kita tahu panas tak kira demam duk main panas, kita pergi cari payung lah, kita masuk dalam rumah, kita dapat pahala sebab kita hargai diri yang Tuhan bagi. Sebab tu Nabi kata, inna li nafsika alaika haqqa, pada diri kamu ada hak yang mesti kamu tunaikan. Ada soalan? Ya. Orang yang koma lama ni, tengok, adakah dia ada harapan hidup ataupun dia tak ada harapan hidup. Lalu banyak di kalangan saintis sendiri pasal bincang apa yang dimaksudkan dengan mati sebenarnya. Okey. Kesimpulan sehingga setakat ni yang saya faham daripada kalangan saintis ialah bahawasanya apabila dia sampai kepada satu peringkat yang disebut sebagai brain death, otak dia mati, dia hakikatnya mati. Walaupun dari segi alat tu menunjukkan macam dia bernapas lagi, tapi dia hakikatnya mati dan dia tak hidup. Kalau semua dia sampai ke peringkat itu, maka orang boleh cabutlah oya tu. Kalau dia bukan hakikat, dia tak akan hidup. Tapi kalau dia ada harapan mungkin boleh hidup, kalau doktor kata tak tahulah mungkin dia boleh hidup, maka kita tak boleh pi bunuh dia, pi cabut dia mati. Dan kerana walaupun ada melainkan ada dua. Satu, ada macam dia ni macam kemungkinan sikit-sikit 30%, 40% boleh hidup. Yang ni kalau bagi mesin tu 90%, 70% boleh hidup. Mesin tu ada satu ya, kita boleh ubah. Kerana yang ni kita menyelamatkan salah satu nyawa lah. Tapi kita tetap ada pilihan lah. Doktor ada pilihan, dia boleh pilih. Tapi secara umumnya dia pilih yang mana yang mungkin menyelamatkan nyawa. Kerana man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, sesiapa yang menghidupkan satu nyawa seakan-akan dia menghidupkan nyawa keseluruhannya, maka dia hidup. Kadang-kadang orang duk tanya, memang orang tanya macam mana nak buat ni, mak saya tak tahu. Tanya doktor, kalau dia sampai ke peringkat brain test, doktor kata tak ada lagi harapan, boleh cabut lah. Setengah-setengah adik-beradik pula kata hang bunuh mak lah. Jangan kita dok pandai cabut sendiri lah, suruh doktor cabut. Itu pun boleh menimbulkan masalah juga, kan? Kerana dalam fiqh ni, kalau seseorang bunuh bapak dia tak dapat pusaka. Kalau dia tak hantar bapak dia ke hospital, tak tahu. Yang tu Abdul Wahab. Ya. Mereka berdosa, kerajaan Jordan dan kerajaan-kerajaan umat Islam yang berdekatan dengan Palestin, mereka patut menolong orang Palestin. Tapi alhamdulillah dulu tak boleh masuk makanan, Mubarak pun tak berani diskat walaupun katanya. Tapi saya dipahamkan sekarang ni ruang masuk dah ada dengan kerajaan baru ini, dan boleh masuk makanan. Sekurang-kurangnya umat Islam masuk makanan pada umat Islam di Gaza, untuk mereka boleh makan, untuk mereka semua boleh bernafas. Kita ni tak ada ayam sehari, oh kacau. Tak tahulah depa. Saya teringat tulisan Ali Tantawi. Dia cerita tentang pada satu hari dulu, dia cerita lama dulu, masa awal, satu orang yang dia peminta derma untuk minta bantu kepada umat Islam, orang Palestin sendiri, tolong kawasan lain yang susah. Dia peniaga besar, dia tak mau tolong. Dia kata itu masalah mereka, bukan masalah saya masih ada kedai, masih ada apa. Kata Tantawi, sehingga pada beberapa tahun kemudian dia pergi, dia jumpa orang yang sama duduk dalam kemah pelarian. Dan dia kata itulah maksud agama. Kita disuruh tolong. Bila kita tak tolong saudara Muslim kita, satu hari Muslim ni benteng. Al-muslimun kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha.
Orang Islam ni seperti bangunan, tolong-menolong antara satu sama lain. Bila dia vulnerable, bila dia boleh diserang, dan kita juga akan diserang. Dan umat Islam, Allah Ta'ala uji banyaklah negeri, dan kita kena puji juga Malaysia. Malaysia antara negeri yang bagus dalam isu Palestin. Kerajaan Malaysia sendiri, tak kira lah UMNO ke PAS ke, bagus dalam isu Palestin. Dan kita puji di sudut ini. Dan Malaysia terpuji dalam sikap dasar luar Malaysia terhadap negara-negara umat Islam bagus. Walaupun saya sebut dulu, walaupun kita bukan besar majoriti kita, tapi sikap yang bagus. Yang baik kena kata baik lah. Dengan kata saya kempen pelang raya pula. Ada soalan tadi? Siapa last? Tak ada? Saya nak ulas keadaan terbaru di Mesir, saya pun tak tahu. Tapi politik ini dia ada beberapa benda yang kita kena faham apabila kita bentuk kerajaan. Jika kerajaan buat satu benda yang terang menyalahi syarak, rasuah, penyelewengan, zalim, tindas orang, kita kena bantah. Tapi jika kerajaan buat satu benda yang tak jelas, benda ijtihad, nak kata betul pun boleh, nak kata salah pun boleh. Satu pihak pandang macam betul, satu pihak pandang macam salah, kita kena tinggalkan benda ni pada kerajaan. Ni masalah ijtihadiah. Nabi suruh kita taat kepada pemerintah dalam perkara yang kita suka ataupun kita benci, selagi dia bukan maksiat. Kita tak suka, macam saya sebut, tak suka ada lampu pasang lampu motor siang hari, tapi dia kata yang tu mengurangkan kemalangan, kita pasang kerana kita taat dalam perkara yang nak kata dia betul, kita mungkin enggak salah, tapi nak kata kita punya pendapat betul pun tak boleh. Ketika itu penguasa ada hak. Kalau tidak, dia tak ada hak langsung. Apa maksud dia penguasa? Pemerintah ada hak. Kalau presiden, saya tak tahu apa yang mereka berlaku. Kalau mereka berbalah dalam benda yang nak kata confirm betul salah, tak boleh, mereka tak patut buat demonstrasi. Tapi kalau benda yang confirm salah, itu patutlah untuk mereka buat protes. Kadang-kadang benda yang kita pun tak tahu. Dunia sekarang dunia maklumat. Cuma saya sedang heran 2-3 hari ni, wallahu alam, mungkin mahkamah lebih tahu, tentang adik Amiruddin, Amirul Rashid. Saya heran macam mana, wallahu alam, satu orang yang 21 tembakan, 14 tahun, tapi dia didapati tidak sengaja. Tahu tak cerita yang pandu kereta tu, yang polis tembak kan, 21 tembakan kan, 14 tembakan, dia ditembak. Kalau sekali faham, mungkin tak faham, tapi bila bertalu-talu dia ditembak dan dia mati, 14 tahun. Yalah, dia salah mandu kereta. Dan dulu ada polis juga yang sebut dia ada parang lah apa, dan parang tu tak dijumpa sampai sekarang. Kemudian didapati bahawasanya tidak ada sebarang kesalahan di situ, dan anggota berkenaan dibebaskan. Saya tak petikailah hak dia, mahkamah. Saya banyak duk tanya kok mana. Kalau dia tembak sekali, pecah tayar, dia ni terlanggar. Mungkinlah, tapi sampai bertalu-talu tembakan, ini sesuatu yang mengherankan. Mahkamah pun Allahu a'lam. Ada soalan ni?
Okey. Pertama, soalan pertama, adakah Malaysia negara Islam atau tidak? Malaysia negara Islam. Ya, tuan-tuan tak berhati. Malaysia sebuah negara Islam. Kalau kita nak tafsirkan perkataan Darul Islam, wilayah Islam, Malaysia wilayah Islam. Qaradawi tulis kitab fiqh jihad. Bila dia bahaskan tentang negara Islam, dia masukkan semua negara orang yang duduk dalam OIC negara Islam. Tapi itu bukan bererti bahawasanya dia tidak ada kecacatan. Tapi dia negara Islam. Kita tak boleh kapirkan negara ni. Kita tak boleh samakan negara Malaysia sama dengan Thailand. Tak betul. Walaupun saya dah sebut, saya tak suka sangat perbahasan negara Islam tak Islam. Negara bukan nak masuk syurga dengan neraka. Kita yang nak masuk. Kita tengok-tengok, weh, One Malaysia pun ada kat mahsyar. Tak ada. Kan? Tunggu Malaysia ramai sebiji duk berjalan nak tunggu masuk neraka syurga, tak ada. Yang ada kita, rakyat Malaysia habis. Perbahasan tentang istilah, tapi dari segi istilahnya dia Dar Islam, dia wilayah Islam. Bukti dia wilayah Islam saya sebut banyak kali dah, kerana kita suruh dia buat Islam lah. Kalau dia bukan wilayah Islam, kita tak suruh dia buat Islam. Bila kita gesar kerajaan suruh menerapkan Islam, laksanakan, tanda kita iktiraf dia Islam. Kita jumpa satu orang Ramasamy, agama Hindu, kita Ramasamy, pasal apa sembahyang asar masuk lu tak sembahyang lagi? Mana boleh. Ramasamy kata, you ingat siapa? Saya semalam sudah pergi kuil. Ya kan? Dia tak kena mengena. Tapi bila kita kata Ahmad, pasal apa hang tak sembahyang Zuhur lagi? Betul lah, pasal Ahmad Muslim. Kita tak kata kepada Malaysia, kita kata kepada Malaysia supaya laksanakan benda-benda Islam yang kita mahu, kerana kita iktiraf dia Islam lah. Perkataan itu sendiri satu pengiktirafan. Suruhan itu sendiri satu pengiktirafan. Bila kita kata awak orang Islam, tidak bererti dia perfect. Oh, aku orang Islam, oleh kerana hang orang Islam maka kita gesar dia supaya melaksanakan dasar-dasar Islam. Tuan-tuan, syariat ni keseluruhannya, kata Al-Izz Abdul Salam, terkumpul kepada satu ayat Tuhan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tu hak Tok Khatib baca. Tok Khatib pun kadang-kadang tak perasan. Tapi kata Al-Izz Abdul Salam, itulah kesimpulan kepada ajaran syariat Islam. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan ihsan. Kesian. Kesemua syariat itu berdiri di atas adil dan kesian. Sebab itu sebahagian, walaupun sebahagian kata bid'ah kerana diulang-ulang, tapi para fuqaha dulu nak supaya khalifah tu ingat hukum Tuhan ni bukan ikut sedak hamba. Jadi dia suruh khutbah selalu sebut innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tuhan suruh supaya buat keadilan dan buat ihsan. Bukan buat parti tu, buat keadilan dan ihsan. Adil dan ihsan. Bila tak ada, walaupun kau orang Islam, tapi kalau kau tak menegakkan adil dan ihsan, kau Islam fasik. Negara Malaysia, negara mana pun, oleh kerana dia orang Islam, kita tuntut dia buat Islam. Tak kerana oleh kerana kita negara Islam, okey senyap, tak boleh. Kerana Islam kita tuntut buat Islam. Itu bukan justifikasi kepada kesalahan. Lebih memalukan kalau kita negara Islam buat perang yang tak elok, lagi malu lah. Saudara tanya tentang kalau kita berada di Amerika dan seumpamanya, tengok, kita boleh tolong pihak yang dizalimi. Umpamanya duduk di sebuah negara non-Muslim, negara berkenaan nak diserang oleh negara sebelah, juga bukan Muslim juga, dan nak diserang secara zalim. Kita bantu negara kita, selamatkan rakyat daripada kezaliman. Itu termasuk dalam ajaran agama. Dan jika kita mati, kita juga walaupun mungkin tidak mendapat pahala seperti mati syahid di medan perang syahid, tapi mendapat pahala syahid, pahala kerana berjihad, berjuang, dalam erti kata pahala mempertahankan kebenaran. Macam orang mati mempertahankan maruah, mati mempertahankan keluarga, dia dapat pahala syahid.
Walaupun darjat seperti mana sepenuhnya seperti orang syahid tu mungkin dia tak dapat lah, tapi dia dapat sekiranya membabitkan dia membela orang-orang yang dizalimi, terutama negara kita sendiri. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Saya ambil kesempatan ni untuk menggesa, menjemput tuan-tuan. Kena jemput tiap minggu baru dia ingat. Convention Sunnah pada 21 dan 22. Pada 20 hari bulan patutnya kita ada kuliah hari Khamis. Kita tak nak, sebab kita nak pergi kepada 21. Semua orang akan berkumpul di seluruh Malaysia di sini. Tuan-tuan juga dijemput untuk hadir convention. Okey, ni bab kempen. Jadi tuan-tuan tolong tanda dalam diri tuan-tuan. Kedua, ni pada 13 hingga 16 Disember ni bertempat di Dewan Ibn Qayyim dan kemudian Sedim Vista, kita ada kem bina remaja. Tuan-tuan ada anak remaja, jemput sangatlah untuk menyertai ini. Hak ni kita buat. Kalau tuan-tuan tak tolong program kita, siapa nak tolong tak, kan? Jadi mudah-mudahan kita sama-sama hantar anak-anak kita. Saya rasa problem ramai orang pejuang ni, anak dia tak berjuang lepas pada tu. Pok dia sakan dulu, anak dia tak tahu, tengok pok aku tu rajin duk pergi kuliah, aku tak pergi lah. Kita kena pastikan generasi kita follow our steps, ikut perjuangan kita. Jika kita yakin apa yang kita buat ini benar, maka kita bagi mereka jumpa, mereka berkumpul, mereka berkenalan sama-sama mereka, supaya mereka tahu kita anak-anak, kawan-kawan kita, bapak-bapak kita sedang melusuri perjalanan dakwah. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan, pasal kita pergi baru ni, kita pergi Kembara, naik motosikal, ada motosikal, ada apa, motor besar, dan ada banyak kereta, tapi lebih kurang 26 27 biji kereta. Kita pusing kat Malaysia dan kemudian kita baru ni pergi Singapura. Saya nak minta kepada sahabat-sahabat di sini, terutama orang muda, terima kasihlah datang IQ ni. Tapi IQ ni non-profit organisation. Tak ada siapa buat keuntungan dengan dewan ni. Tak ada apa. Semua orang menyumbang. Apa yang boleh kita sumbang sebagai gerakan dakwah. Kita perlu banyak program, aktiviti. Saudara-saudara datang, dengar. Terima kasih banyak. Tapi marilah kita gemeling tenaga bersama. Jumpa setiausaha, jumpa apa yang boleh saya contribute untuk tolong gerakan dakwah ni. Bukan nak suruh pergi jihad kat Palestin, suruh untuk apa boleh tolong, bantu kita. Macam ni kita nak mari apa nama convention sunnah. Kita perlu orang muda. Marilah, bila kita tolong, kita kenal kawan. Bila kita kenal kawan, kita kenal sahabat. Kita boleh rancang banyak benda dakwah pada non-Muslim, pada macam-macam lagi. Yang ni lah saya minta pada sahabat-sahabat, jumpa kepada setiausaha, jumpa kepada presiden dan ahli jawatan kuasa di belakang, supaya kita sama-sama bergabung untuk ini. Terima kasih banyak. Ada pengumuman daripada setiausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.